Memilih jangan sampai menyisih. Pemilihan Jawatankuasa Nasional Amanah sesi 2023-2026 yang diadakan serentak dengan penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 pada 22 hingga 24 Disember depan bakal menyaksikan beberapa perubahan pucuk pimpinan yang bakal menerajui parti berkenaan dengan cara terbuka termasuk Presiden. Amanah bakal mengadakan konvensyen yang menggariskan para perwakilan memilih 27 orang dan memutuskan siapa menjadi Presiden, timbalan dan sebagainya untuk memimpin parti itu bagi penggal hadapan. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berpandangan kedudukan sebagai menteri bukan tiket hijau atau kriteria utama seseorang itu dipilih menjadi calon presiden. Malah beliau yakin pemilihan itu bakal dilaksanakan secara sihat bagi menentukan top 5 dalam barisan pimpinan parti. Saya yakin 27 orang yang dipilih nanti tidak meletakkan kriteria menteri sebagai syarat. Jawatan menteri, timbalan menteri atau senator bukan syarat penentuan di dalam amanah. Paling utama keyakinan saya kepada parti amanah adalah sejauh mana 27 individu yang bakal dilantik ini benar-benar boleh mengembangkan dan memperkukuhkan parti serta dasar besar iaitu rahmatan lil alamin ini boleh dibawa. Katanya dalam satu kenyataan mengulas tentang 5 jawatan utama dalam parti yang dipegang oleh kawan-kawan lama, beliau berkata persaingan itu bukanlah sesuatu yang kotor tetapi lumrah biasa dalam permainan politik. Sepanjang saya terlibat dengan politik, persaingan adalah perkara biasa. Tiada siapa yang menganggap persaingan itu kotor atau tidak elok. Persoalannya adalah sejauh mana kita berpegang kepada persaingan yang sihat. Sihat adalah berpandukan kepada kelayakan, sumbangan dan paling penting dinilai dari sudut kesetiaan kepada parti. Jika seseorang itu memfitnah, rasuah, menipu dan memanipulasi ahli lain semata-mata untuk menjadi ketua, itu yang tidak sihat, katanya. Beliau yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menafikan bahawa terdapat unsur-unsur rasuah atau penipuan dalam pemilihan amanah kali ini. Jawatan Presiden ditentukan oleh 27 orang yang dipilih daripada perwakilan. Tiada masa untuk kita memberi duit kepada 27 orang ini. Sekiranya memang benar ada unsur rasuah, perwakilan hanya memberi tumpuan serta menilai kemampuan kita, sumbangan kepada parti, dan jika seseorang itu memegang jawatan di dalam kerajaan, tidak kira ketua kampung, ahli parlimen atau ahli Dewan Negara, ujarnya. Baru-baru ini Mujahid sudah mencanangkan bahawa beliau sedia memikul tanggungjawab lebih besar sekiranya namanya tersenarai 5 yang menerima sokongan tertinggi dalam pemilihan Jawatankuasa Nasional Parti Amanah bagi sesi 2023-2026. Mujahid adalah salah seorang naib Presiden Amanah dan pernah menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2018 hingga 2020. Ketika ditanya tentang sistem amanah yang tidak mengamalkan pertandingan 1 lawan 1 bagi 5 jawatan tertinggi seperti parti politik lain, Mujahid berkata parti belajar daripada pengalaman untuk tidak mengulangi seseorang itu memegang jawatan dalam jangka masa panjang. Maka itulah lahirnya idea kita tetapkan 3 penggal sahaja. Kalau 1 penggal 3 tahun, bermakna 9 tahun sahaja paling maksimum boleh menerjui parti supaya ada peluang kepada pelapis-pelapis lain untuk digerakkan naik ke peringkat pimpinan tinggi seterusnya. Sekiranya bertanding untuk jawatan presiden akan timbul macam-macam. Sebab itu tiada 1 lawan 1. Kita cuma memastikan perlembagaan parti dinamik dan tidak mengulangi masalah yang dihadapi oleh parti-parti sebelum ini seperti isu perpecahan jelasnya. Mujahid yakin bahawa perwakilan amanah yang cukup matang untuk melihat sama ada pucuk pimpinan parti itu perlu ditukar atau tidak selepas 8 tahun penubuhannya di dunia politik. Beliau turut menzahirkan keyakinan bahawa amanah tidak akan berpecah meskipun berlaku pemilihan dalam jawatan presiden berdasarkan pengalaman kepimpinan sebelum ini. Menurutnya, tambahan pula penentuan jawatan nombor 1 itu ditentukan secara konsensus oleh 27 pemimpin utama yang dipilih anggota perwakilan. Sesungguhnya pendedahan yang ada pada hari ini seperti media sosial menjadi akses bagi ahli menilai kredibiliti kepimpinan lebih mudah. Mereka tidak boleh lari daripada dinilai apa yang sedang dibuat
surat serta sumbangan kepada parti. Paling penting, siapa sahaja yang dilantik pada pemilihan kali ini perlu mengambil kira bagaimana amanah hendak diletakkan di dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Hal ini perlu dibuat dari sekarang. Pelbagai lapisan umur merupakan satu jalinan yang diperlukan untuk menerajui 5 jawatan utama amanah untuk pemilihan akan datang. Amanah memerlukan yang muda, teknokrat, orang agama, veteran dalam politik dan wakil wanita supaya top 5 bukan syok sendiri tetapi perlu meyakinkan rakyat mengenai hala tuju sebenar parti berkenaan. Selamat maju jaya untuk memilih. Ingat, memilih jangan sampai menyisih.